Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dr. A dekat sini. Hi guys. Okay, hari ni Dr. A nak jelaskan pada anda semua tentang Persatuan Rumah Sihat Sedunia. So, biasanya Dr. A panggil rumah sihat. So, rumah sihat ni Dr. A terangkan dulu, okay? Dia adalah satu persatuan kebajikan, NGO. Apakah tujuan dia? Adalah sebenarnya untuk menyebar luaskan ilmu-ilmu, ilmu-ilmu kehidupan manusia mengikut fitrah, ataupun kalau orang bukan Islam, Mother Nature, yang kita faham, kita ikut Mother Nature, dalam menjalankan gaya hidup sunnah. Dan kalau kita Islam, memang kita nak hidup dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi matlamat rumah sihat, matlamat rumah sihat adalah membantu ahli-ahli menggunakan ilmu rare dan ilmu mahal ni, menggunakan ilmu dan mengubah gaya hidup mengikut fitrah. Sebab ramai sekarang hidup dengan cara moden, jadi teknologi bertambah dan lupa tentang fitrah. Dengan menjadikan rumah anda semua, semua orang berhak untuk jadi rumah anda sebagai tempat yang paling sihat, paling selamat untuk menjaminkan keselamatan sebenar. So, kita tak nak ada kes-kes remaja melahirkan anak dalam bilik air, kemudian campakkan daripada flat tingkat 4. Itu semua kita tak mahu berlaku sebagai seorang Islam, dan walaupun sebagai orang yang sebagai kemanusiaan tidak mahu berlaku. So, kita nak anda sebagai ahli rumah sihat supaya tidak berlaku perkara macam tu yang dalam surat khabar, dalam berita hari tu. Objektifnya adalah untuk membantu mengurangkan statistik. Kita punya fokus objektif nak bantu pihak-pihak perubatan juga untuk mengurangkan statistik penyakit, nak meringankan kerja mereka juga ni yang dihasilkan oleh pesakit dari dalam rumah itu sendiri. Rumah masing-masing. Kerana apa? Ilmu gaya hidup fitrah kurang, masih belum faham. Tak apa, kita belajar dalam persatuan ini. Visi di sini adalah untuk mendidik masyarakat. Kalau boleh, memang Dr. A buat bukan kalau boleh, memang mesti boleh di seluruh dunia. Sebab Dr. A dah melawat hampir seluruh dunia, Taiwan, Korea, India, Greece, US, pergi ke San Francisco, Texas, mana lagi? Beberapa tempat lagi dekat US. San Francisco kita pergi, dekat Islamic Center kat sana. Lepas tu Taiwan pun dah pergi, Greece, beberapa tempat lagi lah. Tak ingat lah nak namakan. Jadi kat sini untuk memahami keperluan, sebab bila pergi ke seluruh dunia pun memang sama sebenarnya masalahnya. Keperluan ini, buatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Jadi kat sinilah kita lupa bila bab nak jaga ahli-ahli dalam rumah itu supaya sihat. Misinya membentuk komuniti sejagat yang faham makna sihat. Sihat ni apa? So, ramai orang ingat sihat badan. Sebenarnya ada 5 elemen sihat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita nak tengok sihat ni. Sebab Rasulullah dah bagi tahu kita lebih pada 1400 tahun dah. Kita sekarang di 1441 Hijrah dah. Jadi kita patut dah faham dah. Jadi rumah sihat dari penghuni, individu dalam rumah tu perlu sihat. So, siapakah orang yang benar-benar sihat? Kita tengok kat sini. Kalau kita ikut determination oleh help daripada, ialah semua orang percaya daripada badan ini. So, kita tengoklah daripada badan ini kan. Ni badan ini kan, WHO. Jadi mereka bagi tahu pun, tapi sebelum mereka bagi tahu ni sebenarnya Rasulullah dah bagi tahu dah kita. So, apa yang dia maksudkan ialah the social and economic environment sihat, the physical environment health, the person's individual characteristic and behaviors health. So, ini daripada
WHO tahun 1946. So sekarang tahun 2020 dah. Kenapa rumah tak sihat-sihat lagi? Sebab itulah tujuan penubuhan Persatuan Rumah Sihat ini. So rumah kita sendiri, kalau kita ada rumah ke tak ada rumah ke, tapi tempat kediaman kita tu mungkin kita boleh usahakan kalau kita ada impian, ada matlamat dan kita faham kenapa kita perlu rumah macam ni. So rumah mempunyai 4 atau 5 bahagian dah. Okey, bagaimana kita pastikan setiap bahagian itu menjadi ruangan sihat? Okey, adakah kita tengok kalau rumah besar macam ni, okey, mungkin anda bernasib baik. Tapi tak semua orang ada rumah besar macam ni. Namun sihat itu bukan datang daripada saiz rumah. Ada orang, okey, dia direzekikan daripada Allah, jadi dia jadikan. Janganlah rumah besar macam ni tapi kehidupan dalamnya sesak, kehidupan penghuni dalam ni penuh dengan orang sakit. Okey, ada pesakit stroke kat sini tengah terbaring, ada nenek kat sini diabetes tengah buat insulin. Janganlah macam tu kan. Kita nak lahir di sini sihat, meninggal pun di sini sihat. Itu yang maksudnya, kita nak didik, kita nak hasilkan, nak bantu. Okey, bagaimana nak buat dapur sihat? Macam mana dapur sihat? Bukan sebab perkakas periuk mahal, tapi sebab kita menghasilkan makanan kita daripada dapur. Okey, ini ilmu ni akan diajar secara online, akan ajar juga hands on, cara nak jaga, sampaikan kita ajar cara nak jaga alas pemotong. Tempat pemotong tu macam mana. So yang kedua, bilik air sihat. Macam mana bilik air sihat? Kalau bilik air duduk dengan bilik air yang squat, yang mana lebih baik? Kita nak ajar tu, bilik air macam mana yang sihat. Bilik tidur sihat, warna apa yang boleh hasilkan hormon melatonin lebih banyak pada waktu kita tidur untuk mendapatkan kerehatan yang benar-benar sihat. Itu warna pun kita nak tengok bilik tidur anda. Okey, kita bantu. So ruang tamu sihat, macam mana kita nak elakkan daripada masalah kelenjar thyroid, sebab kita kelenjar thyroid yang melibatkan metabolism kita. So semua tu mempengaruhi apa kena mengena dengan ruang tamu, supaya kita boleh bercakap dengan suara yang jelas, tak ada masalah kita terhalang komunikasi. Itu dia ruang tamu. Kita jumpa dengan tetamu kita selesa, tetamu selesa. Macam mana? Okey, laman. Kalau orang nasib baik dia ada laman. Okey, laman ni kita boleh buat taman kalau ada kos yang diuruskan lah. Sekiranya anda tak ada laman, tak apa. Rumah sihat, ibu pejabat rumah sihat ada menyediakan laman. Cuma kita sekarang dalam pembangunan lah kan. Sekiranya anda ada sumbangan, bolehlah kita jadikan laman tu dengan lebih cantik lagi. Untuk kita menjalankan aktiviti earthing, iaitu groundology, supaya badan kita dapat bebaskan cas-cas yang terlalu tak seimbang, menyebabkan kita kena electric shock. So ini semua termasuk. Okey. Jadi untuk memahami lebih jauh, sila hubungi kami. So untuk dapatkan penjelasan, boleh hubungi Ibu Pejabat Rumah Sihat di nombor talian yang tertera nanti, insya-Allah. Okey, inilah maksud anda. Perlu tak anda rasa anda jadi ahli rumah sihat? Berbaloi tak anda jadi ahli rumah sihat? Sebab kalau seorang dua jadi ahli, macam mana kita nak buat aktiviti? So kita harapkan lebih ramai yang menjadi ahli supaya aktiviti ini dapat dijalankan dengan lebih senang, lebih pantas. Satu lagi anda perlu faham, macam mana individu ni pula nak jadi sihat. Okey, sihat ni, individu yang duduk dalam rumah ni, macam mana boleh jadi sihat? Sihat mesti ni fizikal, mesti sihat. Ini biasa orang tengok kan. Ada pesakit stroke tak dalam rumah tu, ada pesakit diabetes tak dalam rumah tu, ada pesakit buasir tak dalam rumah tu. So yang kedua yang penting sangat sekarang ini adalah financial. Sihat poket tak? Kalau tak ada, kita bantu juga yang sihat poket ni. Yang ketiga ini, okey, yang ketiga ni, stres ni. Stres tak? Mental stress tak? Ada tak masalah dengan mental stress ni, sampai kes anak remaja boleh campak anak yang dilahirkan tu, dan Allah tunjukkan macam mana baby daripada tingkat 4 dicampakkan di dalam beg tu boleh hidup. Itu semua adalah kuasa Allah. Jangan buat macam tu. Okey, sekarang ni social sihat tak? Sekarang social kita social distancing kan. So kita sekarang ni kita ada masalah dengan social. So macam mana jadikan social kita masih lagi silaturahim yang baik. Dan kemudian kat sini spiritual kita sihat tak? Berapa banyak kita zikir dalam satu hari? Berapa banyak kita rasa ketenangan dalam jiwa kita? Bagi orang non-Muslim,
penting tak apa. Macam mana cara mereka nak dapatkan ketenangan? Semua ini adalah rangkuman 5 elemen ini barulah boleh kata anda sihat. Sekarang bagi tahu Dr. A siapa yang ada cukup 5 elemen ini. Rasanya nak dapat seorang daripada 32 juta rakyat Malaysia pun agak susah kot. Walaupun kaya, tapi belum tentu lagi yang ini semua okey. Yang ini okey, belum tentu lagi ada ini kan semua. Itulah dia, okey. Itu sahaja. Anda boleh hubungi ibu pejabat kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.